Video ini akan membincangkan tentang strategi pembangunan desa dan proses perubahan desa. Okey, sambungan daripada siri 1 hari itu iaitu ciri dan konsep dan ciri transformasi desa. Oleh sebab berlaku ketidakseimbangan pembangunan dalam sesebuah negara, khususnya kita bincangkan ni Malaysia, kemajuan sosioekonomi tidak sama rata. Ada kawasan mundur dan ada kawasan maju, contohnya Malaysia Barat dengan Malaysia Timur, pantai barat semenanjung Malaysia dengan pantai timur semenanjung Malaysia, negeri-negeri dalam Malaysia dan juga bandar dan luar bandar. Semuanya tidak berlaku ketidakseimbangan dalam aspek pembangunan. Oleh itu, strategi pembangunan desa telah dijalankan melalui 4 strategi iaitu pembangunan in situ, pembangunan pertanian bersepadu, pembangunan wilayah dan perindustrian desa. Melalui strategi pembangunan in situ, kawasan luar bandar atau kawasan desa dibangunkan dan dimajukan dengan menekankan pembangunan fizikal desa. Contohnya menyediakan kemudahan asas yang lengkap dan sempurna, menyediakan perumahan rakyat dan menyediakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan pasaran hasil desa. Penekanan juga diberikan kepada kawasan pertanian dan peternakan dengan memberi tumpuan untuk meningkatkan produktiviti hasil pertanian di desa. Ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan dalam kalangan penduduk desa dan meningkatkan taraf hidup penduduk desa. Melalui meningkatkan teknologi, biji benih, baja, jentera dan lain-lain dan meningkatkan kemudahan di kawasan pertanian. Contohnya sistem pengairan. Dengan cara ini dapat meningkatkan produktiviti, seterusnya meningkatkan masalah kemiskinan di kawasan desa. Strategi seterusnya ialah pembangunan pertanian bersepadu. Di bawah strategi ini berlaku pakej pembangunan bersifat kesepaduan. Di mana menggabung jalinkan segala tenaga, sumber yang berpotensi dan juga agensi-agensi yang ada yang boleh membantu bagi memajukan sektor pertanian di kawasan luar bandar tersebut. Semuanya itu bertujuan untuk membasmi kemiskinan desa dengan cara meningkatkan produktiviti hasil kawasan desa. Antara strategi-strategi di bawah pembangunan pertanian bersepadu ini, contohnya program pembangunan tanah pertanian, kepelbagaian pertanian, program penanaman semula, penyatuan saiz dan skill tani yang tidak ekonomik di bawah rancangan mini estate ataupun dibuat secara pertanian berkelompok. Dengan cara ini, gabung jalinkan berbagai agensi seperti Mardi, Jabatan Pertanian, Risda dalam berbagai aspek dalam kepakaran masing-masing. Dengan cara ini akan dapat meningkatkan produktiviti. Seterusnya ialah pembangunan wilayah. Di bawah rancangan pembangunan wilayah ini, strategi penjanaan sumber alam dan pembangunan tanah baru telah dilaksanakan oleh kerajaan sekitar tahun 1970-an lagi. Ini maksudnya dilaksanakan semasa 1970-an. Rancangan pembangunan wilayah ini dilaksanakan oleh lembaga kemajuan wilayah, contohnya macam Jengkak, Kejora, Ketengah, Kesedar, Kedah, Perda. Di mana di bawah rancangan kemajuan wilayah ini, para peneroka yang terdiri pada penduduk miskin di kawasan luar bandar lain, dia akan ditempatkan di rancangan tanah rancangan yang diuruskan oleh pihak Felda ataupun Fekra. Tetapi pembangunan wilayah pada masa sekarang ni, di bawah rancangan Malaysia ke-9, kerajaan telah memperkenalkan 5 buah koridor pembangunan ekonomi wilayah iaitu Iskandar Malaysia, NCER, ECR, SCD dan SCORE. Bagi setiap wilayah, contoh wilayah Timur, wilayah untuk Sabah, Sarawak. Di mana fokus utama koridor ini ialah untuk meningkatkan taraf kehidupan dan mewujudkan meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan keseimbangan pembangunan sosioekonomi merentas wilayah dan juga negeri. Strategi ini melibatkan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan koridor pertumbuhan rentas semadan negeri, pemodenan dan kepelbagaian asas ekonomi di negeri yang kurang maju dan merapatkan jurang perbezaan antara kawasan bandar dan desa.
Seterusnya ialah perindustrian desa. Perindustrian desa ini merupakan peralihan tumpuan industri dari kawasan bandar ke kawasan luar bandar, iaitu di mana menyelerakkan industri itu ke kawasan-kawasan desa. Dan kawasan-kawasan desa yang berpotensi, bermaksud potensi ini ialah mempunyai sumber alam yang berhampiran. Okey, contoh sumber alam macam ada sumber getah, mungkin sumber petroleum, sumber balak. So di kawasan-kawasan ini akan dibina kilang pembuatan, pemprosesan, pemasangan. Contohnya kilang memproses getah, kilang membuat sarung tangan, kilang buat perabot. Termasuklah perusahaan kecil dan sederhana PKS seperti membuat batik, membuat demonstrasi pemprosesan makanan dan sebagainya. Dengan penyerakan industri ke kawasan desa ini akan mempercepatkan pembangunan di kawasan luar bandar. Seterusnya ialah proses transformasi desa yang berlaku melalui kebergantungan antara desa dengan bandar, pembandaran desa, perancangan desa iaitu pusat pertumbuhan desa, dan pemodenan sosioekonomi desa. Kebergantungan antara desa dengan bandar. Desa dan bandar ini saling bergantung di mana berlakunya interaksi dua hala, iaitu desa amat bergantung pada bandar untuk mendapatkan peluang pekerjaan, mendapatkan barangan dan perkhidmatan, memasarkan hasil pertanian dan perikanan. Manakala bandar pula bergantung pada desa untuk mendapatkan bahan mentah, hasil perikanan dan pertanian, tempat memasarkan barangan dan perkhidmatan daripada bandar. Jadi kita dapati bahawa bandar ini berperanan sebagai pusat pemasaran, pusat pentadbiran, pusat perkhidmatan dan sebagainya kepada desa. Seterusnya ialah pembandaran desa. Pembandaran desa merujuk kepada membandarkan kawasan desa dengan beberapa strategi, antaranya menaiktarafkan kawasan desa dengan meningkatkan kemudahan asas dan juga perkhidmatan seperti apa yang ada di bandar. Membangunkan pekan-pekan kecil yang berpotensi menjadi bandar kecil ataupun bandar sederhana supaya berlaku perebakan bandar. Bila bandar tu semakin merebak, maka dia akan lebih hampir dengan kawasan luar bandar. Seterusnya mewujudkan bandar-bandar baru di kawasan perancangan pembangunan wilayah, iaitu seperti yang cikgu sebut sebelum ni, iaitu koridor pembangunan ekonomi wilayah, serta memajukan kawasan di luar bandar yang berpotensi sama ada dalam aspek pertanian, peternakan ataupun perindustrian desa melalui strategi-strategi yang dah kita bincangkan sebelum ini seperti perindustrian desa, pembangunan in situ ataupun penggunaan pertanian bersepadu. Seterusnya ialah perancangan desa ataupun pusat pertumbuhan desa. Pusat pertumbuhan desa ini melibatkan kampung yang sedia ada dipilih atau mewujudkan satu tapak yang baru, dan pusat pertumbuhan desa ini akan mempunyai fungsi yang lebih besar berbanding kampung-kampung di sekitarnya. Di mana kampung yang dipilih sebagai pusat pertumbuhan desa ini akan mempunyai aktiviti ekonomi yang lebih moden. Contohnya kalau kampung itu ada aktiviti pertanian yang dijalankan tu adalah secara moden, diusahakan secara kolektif untuk tujuan komersial. Ataupun mungkin juga aktiviti lain seperti adanya perindustrian desa, ataupun kampung itu mungkin ada aktiviti pelancongan, peternakan. Contohnya kawasan pusat pertumbuhan desa ini juga akan dilengkapi dengan infrastruktur ataupun kemudahan yang lengkap dan serta kemudahan asas kemudahan sosial yang lengkap dan yang baik berbanding kampung-kampung sekitarnya. Contohnya jalan yang baik, bekalan air yang bersih, kemudahan elektrik yang lengkap, sistem pemperaitan pun baik, ada kemudahan telekomunikasi, ada perkhidmatan sosial macam ada sekolah, ada klinik, ada rumah kedai. Seterusnya ialah pemodenan sosioekonomi desa, di mana pemodenan sosioekonomi desa ini merujuk kepada memperluaskan dan menaik taraf infrastruktur di desa yang meliputi jalan raya,
bekalan elektrik, bekalan air, internet, jalur lebar, kemudahan ICT, kemudahan pertempatan, sekolah, klinik, peluang pekerjaan, dan semuanya diperluaskan dan dinaik tarifkan untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk di desa, dan seterusnya